untuk bab ini. So dari sini kita nampak sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah. So contohnya kita ada X, ada Y dan ada Z. Ada 3 pemboleh ubah dan kita perlukan 3 persamaan untuk selesaikan dia. So selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat ni dengan cara penggantian. Caranya ialah kita perlu membuat persamaan kita dari 3 pemboleh ubah kepada 2 pemboleh ubah. Okay, itu maklumat kita dari XYZ kepada contohnya XY. So oleh sebab itu kita boleh gantikan Z dengan XY. Okay, so contohnya saya mengambil persamaan 1 2X tolak 3Y tambah Z sama dengan 16. So apa yang saya nak ialah saya nak hilangkan Z. So saya cari Z dalam sebutan X dan Y macam ni. Dan saya panggil ini persamaan 4. Saya gantikan Z ni ke dalam persamaan kedua dan ketiga supaya persamaan kita hanya ada 2 pemboleh ubah. So saya letak 4 kepada 2. So gantikan 4 ke dalam 2. So saya tinggal 3X tolak Y tambah 2. 16 tolak 2X tambah 3Y sama dengan 19. So apa yang berlaku ialah saya gantikan ni ke dalam Z di sini. So itulah sebab Z di belakang ni sudah jadi ini. So dari sini kamu akan nampak persamaan kita hanya ada X dan Y sahaja. So kita ringkaskan dia 3X tolak Y kembangkan 32 4X lepas tu 6Y sama dengan 19. Okay, so dari sini kita kira ini tolak ini negatif X, ini Y dengan Y ni 5Y dan 19 32. So kita buat 32 tolak 19, kita dapat 13. 32 tolak 19 dapat 13 tambah 13 sama dengan 0. Okay, so kita ada persamaan dalam 2 pemboleh ubah. Dari sini okay, kita boleh susun darab. Saya suka positif untuk ni saya darab negatif 1 untuk ni. So, darab negatif 1. Darab negatif 1 saya dapat X tolak 5Y tolak 13 sama dengan 0. Okay, so dua pemboleh ubah. Okay, untuk menyenangkan kita, saya buat 5Y tambah 13. So saya panggil ini persamaan ke-5. Okay, so saya memerlukan satu lagi persamaan. Satu lagi persamaan dalam X dan Y. Okay. So oleh sebab tu saya kena gantikan persamaan keempat tu ke dalam persamaan ketiga. Ke dalam persamaan ketiga. Okay. So contohnya kita boleh buat macam ni. Persamaan keempat ganti ke dalam persamaan ketiga. Gantikan. So 4 ke 3 saya ganti ke sini. So saya dapat 3X 4X tambah 3Y tambah 3Z. Z ialah 16 tolak 2X tambah 3Y sama dengan 18. Okay, saya kembangkan. Sekali lagi maklumat kita
dicapai lah, di mana kita ada dua pemboleh ubah saja. So 48 6x 9y sama dengan 18. Dapatlah ni. Dan kita ringkaskan negatif 2x tambah 12y. Okay, ini pindah ke kiri. 48 tolak 18. Kita dapat 30 lah. Dapat 30 sama dengan 0. Okay, so saya buat di sebelah. Okay, buat di sebelah sini. Okay, saya bahagi negatif 2. Bagi negatif 2. Okay, so bagi negatif 2, kita tengok. X tolak 6y tolak 15 sama dengan 0. Okay, so saya dapat persamaan ke 6. Sekarang saya boleh ganti ya, persamaan ke 5 ke dalam persamaan ke 6. Persamaan ke 5 ke dalam persamaan ke 6. So 5 ganti ke 6. Okay, so apa yang saya dapat? X itu jadi 5y tambah 13 tolak 6y tolak 15 sama dengan 0. So, dapatlah negatif y tolak 2 sama dengan 0. Y sama dengan negatif 2. So, dapatlah ni. Y sama dengan negatif 2. Lepas tu kita boleh cari. Kita boleh cari X. Kita guna persamaan ke-5 contohnya. Nak cari X ni. X sama dengan 5. Y ialah negatif 2. Tambah 13. Dapatlah 3. Dapat X. Sekarang kita nak cari Z pula. Nak cari Z. Kita guna persamaan ke-4. Z sama dengan 16 tolak 2, 3 tambah 3 negatif 2. Okay. Dan kita kirakan ni. Enam belas tolak 6 tolak 6 lagi. Dapatlah 4. So Z ialah 4. Okay. So bila dapat semua ni, kalau boleh kita tulis semula. Semua ni ya. X ialah X kita 3. Y ialah negatif 2. Z ialah 4. So ada 3 nilai. Macam ni lah. Okay. So ini cara gantian. Ini teknik pertama. Okay, kita teruskan. Tengok apa lagi yang kita ada. Okay. So kalau kita tengok B pula. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. So kalau nak guna penghapusan, caranya ialah kita perlu hapuskan salah satu pemboleh ubah. Okay. Kalau kita tengok di sini ya, kita tengok ketiga-tiga persamaan di sini. Pemboleh ubah yang paling senang untuk dihapuskan ialah Y. Sebab Y ni, dua-dua ni nombor di depan dia perkali dia sama. Kalau sama, kita boleh hapuskan dia dengan senang. Kita boleh tolak saja. Bila kita tolak, dia akan dihapuskan Y dia. Itu cara penghapusan. Kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubah. Okay. Contohnya saya guna 3 tolak 2. Persamaan 3 tolak persamaan 2. Saya nak hapuskan Y. Itu sebab saya tolak macam tu. So, bayangkan X tolak negatif 3X. X tolak negatif 3X jadi X tambah 3X. X tambah 3X, 4X lah. 4X
Lepas tu ini tolak ini, negatif 2Z, tolak 3Z, dapatlah negatif 5Z. Lepas tu 7 tolak negatif 4, jadilah 11. Okay. So, Y sudah dihapuskan. Okay. So, kita dapat ni. Saya panggil ni persamaan keempat. Persamaan keempat lah. Okay. So pada masa yang sama, saya perlu hapuskan Y dari sini juga. Dari sini. Persamaan 1 ni nak hapuskan Y dia. Okay. So caranya, saya tengok 3Y di sini berbanding dengan persamaan kedua. Katakan ini Y saja. So saya perlu darab 3 dulu. Darab 3 dulu. Atau saya guna persamaan ketiga. Darab 3 untuk Y ni. Boleh juga. Kalau kita buat macam tu, darab 3. Okay, so saya guna persamaan 3. Saya darab 3. Okay, so saya dapat 3X tambah 3Y tolak 6Z sama dengan 21. So saya panggil ni persamaan kelima. So apa yang kita nak buat ialah kita nak hapuskan Y dari persamaan pertama ni. Hapuskan Y dari persamaan pertama. Okay. So nak hapuskan Y ni, nak hapuskan Y ni. So caranya kita perlu guna persamaan 1 tolak dengan persamaan 5. Tolak. Okay. So bayangkan persamaan 1, katakan 2X tolak 3X, dapatlah negatif X. Dapatlah negatif X. 3Y tolak 3Y hilang. Negatif Z tolak negatif 6Z jadi positif 5Z. Dan 1 tolak negatif 1 tolak 21 jadi negatif 20. So, sekali lagi saya sudah hilangkan, sudah hapuskan Y. Okay, saya panggil ni persamaan 6 pula. So, kita tengok persamaan yang tak ada Y ni. Okay, persamaan keempat dan persamaan ke-6. Dan sekarang saya nak hapuskan lagi. Nak hapuskan apa pula? Kita boleh hapuskan Z. Okay, so caranya, ini negatif 5Z, ini positif 6Z. Nak hapuskan dia, kita tambah saja. 4 tambah dengan 6. Tambah. So, ini tambah dengan ini, jadilah, bayangkan 4X tambah negatif X, jadilah 3X. Ini tambah dengan ini, hilang. Sebab sudah jadi kosong. Negatif 5Z tambah 5Z jadi kosong. 11 tambah negatif 20 jadilah negatif 9 tambah. So dapatlah X negatif 3. So itulah dia, dapat X. Sekarang nak cari Y pula. Nak cari Y senang saja. Kita hanya perlu letakkan X ke dalam persamaan. Katakan saya cari Z dulu. Persamaan keempat. Persamaan keempat. 4X tolak 5Z sama dengan 11. Negatif 12 tolak 5Z sama dengan 11. 5Z sama dengan negatif 23. Dapatlah Z. Z sama dengan negatif 23 bahagi 5. So, dapatlah Z. Bila sudah dapat Z sekarang, kita boleh cari Y pula. Nak cari Y. Caranya ialah kita letakkan X dan Z kita ke mana-mana persamaan. Saya letak ke persamaan ketiga, dia nampak lebih ringkas. So, persamaan ketiga, X ialah negatif 3. Y tak tahu lagi. Z ialah 23/5 sama dengan 7.
Okay, so sekarang nak cari Y pula. So saya perlu pindahkan 3 dan pindahkan 2 darab 23/5 4/5. Dapatlah Y sama dengan 4/5. So itulah dia. Kita dapat X -3. Kita dapat Y 4/5. Kita dapat Z -23/5. So itulah dia. Dapat X, Y, Z. Okay. So bila sudah dapat X, Y, Z ni, sudah siap lah. Kaedah penghapusan ni kadang-kala lebih susah. Tapi kadang-kala dia senang. Ikut keadaan. Okay. Itulah dia keadaan penghapusan, kaedah penghapusan. Okay, kita tengok masalah. Selesaikan masalah. Selesaikan masalah ni agak penting dalam peperiksaan. Okay. So kita tengok contoh di sini. 3 jenis bahan kimia X, Y dan Z diperbuat daripada 3 jenis bahan mentah A, B dan C. Okay, so jadual di bawah menunjukkan nisbah penggunaan A, B dan C untuk X, Y dan Z. Diberi bekalan A, B dan C masing-masing ialah 30 kg, 40 kg dan 35 kg. Cari jisim-jisim X, Y dan Z yang dihasilkan dengan menganggap bahawa semua bahan mentah telah digunakan. Okay, so bila kita nak buat soalan ni, yang penting ialah kita membentukkan persamaan. Okay? 3 persamaan yang melibatkan maklumat 30 kg, 40 kg dan 35 kg. Kita perlu bentukkan persamaan dulu. Okay. So contohnya 30 kg ni, macam mana kita nak bentuk persamaan? So ini ialah jumlah X yang kita ada. So kita guna 0.2 darab dengan X tambah dengan 0.4 darab dengan Y tambah dengan 0.3 darab dengan Z, dapatlah 30. Okay. So contohnya macam ni 0.3X 0.4Y 0.3 Z sama dengan 30. So macam ni lah. Okay, dapatlah persamaan pertama. Persamaan kedua sama saja. Kita tengok bahan B. Tengok baris kedua ni. Okay. Bahan B ada 40 kg. So kita buat macam ni pula. 0.3 X 0.4Y 0.4 Z sama dengan 40. So, macam ni. Dan untuk bahan C pula 35 kg kan. So kita buat macam ni. 0.5 X 0.2 Y 0.3 Z sama dengan 35 kg. So yang penting ialah kita bentukkan persamaan dulu. Selepas kita bentukkan persamaan ni, 3 persamaan, kita boleh buat dengan sama ada kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Ada 2 cara untuk buat. Okay, penghapusan atau penggantian. So katakan saya tengok ni dulu rasanya penghapusan ni senang sikit sebab kita ada 0.3X. Oh, ini masalah sikit. Ini 0.2.
Yang ini ya, 0.2. Oke, pembetulan 0.2x, 0.2x, 0.4y, 0.3z sama dengan ini. Oke, so kita buat penghapusan. Saya guna persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Saya nak hapuskan yang ini. Dia sama kan. So kita tengok ini, tolak ini dulu. 0.3x tolak 0.2x sama dengan 0.1x. 0.1x. Ini tolak ini hilang. Ini tolak ini 0.1z. Ini tolak ini 10. Dapatlah ni. Kalau kamu rasa ini banyak perpuluhan, tak suka, darablah 10. Darab 10. Darab 10. Lepas tu tinggal X, Z dan 100. Senang sikit. Okay. Dan kita tengok lagi ya. Nak hapuskan lagi Y, sebutan Y ya dalam persamaan ketiga. Untuk menghapuskan ni sebutan ketiga ni, so kita darab 2 untuk persamaan ketiga ni supaya kita dapat 0.4y juga. Darab 2. Okey, saya tuliskan dulu persamaan ketiga. Persamaan ketiga darab 2 dapatlah X 0.4y 0.6z sama dengan 70. Okey, saya panggil ini persamaan 4 lah. Ini persamaan 5. Okey, sekali lagi saya dapat 0.4y ya. So oleh sebab itu saya boleh buat penghapusan dengan mana-mana persamaan di atas ni, 1 atau 2 dengan ini. Okay. So saya guna 1 dan 5. Saya guna persamaan 5 tolak persamaan 1. X tolak ini 0.8x. Ini tolak ni hilang. Ini tolak ni 0.3 Z. Ini tolak ni 40. So sekali lagi kita sudah hapuskan. Y. So saya panggil ni persamaan 6. Dari kedua-dua persamaan yang tak ada Y ni, persamaan 4 dan persamaan 6 ni, saya tengok lagi ya macam mana kita nak hapuskan lagi. Hapuskan. Okey. Katakan saya darab dengan 10 dulu. Saya darab 10 Darab 10 untuk hilangkan perpuluhan. 8x 3z sama dengan 400. Okey. So saya ada persamaan 7 ni. Okay, yang penting ialah kita hapuskan. Hapuskan. Katakan saya guna persamaan 4 darab 3 supaya dapat 3z ni. So 4 persamaan 4 darab 3 dapatlah 3x 3z 300. Okey, persamaan 8 ni. Lepas tu kita nak hapuskan dia. Persamaan 7 tolak persamaan 8. Ini tolak ni 5x. Ini tolak ni tak ada. Ini tolak ni 100. So kita dapatlah X 20. 100 bagi 5 dapat 20. Okey. So sudah senang ni. Dapat X sudah senang. Cari Z pula. Kita guna persamaan 4 lah katakan. Persamaan 4. Okey. So kita tengok persamaan 4. X masuk sini. 20 tambah Z sama dengan 100. Z sama dengan 80. So dapatlah Z. Sekarang nak cari Y pula.
kita masukkan ke persamaan pertama, katakan 0.2 kali 20 dapatlah 4. 0.4y. 0.3 kali dengan z. 0.3 kali dengan z 24 sama dengan 30. Cari y pula. 30 tolak 4 tolak 2 4 bagi 0.4 dapatlah 5. Bila sudah dapat x, y, z ni, jangan lupa tengok soalan dulu. Cari jisim-jisim x, y dan z yang dihasilkan. Okey, so kalau macam ni, maksudnya jisim x ialah, kita tulis semula supaya pemeriksa dapat tengok jawapan kita dengan senang. Y 5 kg, z tu 80 kg. Z 80 kg. Dapatlah. Okay, so itulah cara untuk selesaikan masalah. Membentuk persamaan serentak dulu, lepas tu selesaikan dengan kaedah penghapusan atau penggantian. Okay, so kita tengok lagi contoh. 3.2, persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okay. So, untuk keadaan sebegini, biasanya kita guna cara gantian. Okay, cara gantian. Cara penghapusan susah sikit. Okay. So, cara gantian macam mana? Persamaan linear, mula-mula kamu perlu tahu persamaan linear ialah persamaan yang tak ada kuasa. Kuasa 1 lah maksudnya. Persamaan tak linear ada kuasa 2 di sini. Okay? Atau kuasa lain. Persamaan tak linear. So, persamaan tak linear biasanya kita tak usik dia. Dan kita menyusun semula persamaan linear kita. So, saya pilih persamaan 1, persamaan linear kita, susun semula. Cari x dalam sebutan y. Supaya saya boleh buat penggantian. Saya ada persamaan 3 ni. Persamaan 3 ganti ke persamaan 2. 3 ganti ke 2. Persamaan 3 ganti ke 2. So, caranya 1 tambah 3y kuasa 2 tolak 5x x tu kena ganti lah. X tu ganti dengan 1 tambah 3y. Y lagi. Y kuasa 2. So, saya gantikan x yang kita ada dengan 1 tambah 3y. So, di sini dan di sini. Saya ganti dengan 1 tambah 3y. So, jadi macam ni. Kita kembangkan ini pula. So, bila kita kembangkan ni, dapatlah persamaan kuadratik. 9y kuasa 2, 6y tambah 1. Saya kembangkan ni ya. Kalau boleh kembangkan secara terus, baiklah. Kalau tak boleh, kita buat dua kurungan. Dua kurungan macam ni. Dan kita kembangkan satu demi satu. Macam ni, macam ni, macam ni, dan macam ni. So, kalau boleh kembang secara terus, baguslah. Senang sikit. Okay, so ini negatif 5 kita kembangkan ke dalam kurungan ni. Pada masa yang sama, y pun saya darabkan. Negatif 5y. Negatif 15 y kuasa 2. Tambah y kuasa 2. Sama dengan negatif 5. So, dapatlah 10 tolak 15. Negatif 5y kuasa 2. 6y tolak 5y, jadilah y. 1 tambah 5 jadilah 6.
Okey, saya tak mau negatif di depan. Saya darab di 1. 5y kuasa 2 tolak y tolak 6 sama dengan 0. So, kita dapat persamaan kuadratik. Kita boleh faktorkan. Kalau dia boleh difaktorkan. Kalau tak boleh, kita guna persamaan kuadratik. So, ini kita dapat y. 5y. Kita kirakan dapatlah negatif 6. Positif 1. Okay, so y kita negatif 1. Dan y kita 6/5. Ada dua nilai untuk y kita. Bila dapat y, kita cari pula x. Kita guna persamaan 3. Sebab persamaan 3 sudah disusun dalam format yang menyenangkan kita untuk cari x. So, ganti y ke sini, dapatlah x secara terus. So, x sama dengan 1 tambah 3y. Y ialah negatif 1. So, dapatlah negatif 2. Okay, so ulang lagi untuk nilai y yang kedua ni. X sama dengan 1 tambah 3, 6/5. So, X kita dapatlah 18/5, 23/5. Dapatlah X kita. Bila dapat X dan Y ni, kita tuliskan secara pasangan. Bila X negatif 2, Y ialah negatif 1. Atau bila X 23/5, Y ialah 6/5. So, kita tuliskan secara pasangan macam ni. So, itulah dia. Okay. Satu lagi keadaan. Kadang-kala kita ada persamaan di mana jawapan perlu diberi dalam 4 angka bererti. Dari sini kita faham bahawa kita akan dapat persamaan kuadratik di mana persamaan kuadratik tidak dapat difaktorkan dan kita perlu guna rumus. Okay, so contoh kita tengok ni. Okay, so mula-mula yang pertama ni persamaan linear sebab dia kuasa 1. Ini tak linear sebab dia di bawah. X dan Y di bawah, so dia tak linear. So untuk yang tak linear ni kita tak usik dia. Tapi untuk yang linear tu, kita susun. Ya, kita susun Kita susunkan dia supaya kita boleh buat penggantian nanti. Okay. So, katakan saya guna persamaan pertama ni. So, saya ada 2x tambah 3y sama dengan 5. Okay. Saya cari y 3y sama dengan 5 tolak 2x. Y sama dengan 5 tolak 2x bahagi 3. So, saya nak ganti. Nak ganti ke sini. So, kena berhati-hati sebab dia di bawah ni. So, mula-mula bila kita ganti 3 ke dalam 2, kita dapat 4/x tambah 1/5 tolak 2x per 3. Kita dapat ni sama dengan 6. So, lepas tu ini ada 3 lapisan ni. Lapisan pertama, kedua dan ketiga. Kena berhati-hati untuk bila kita meringkaskan. Meringkaskan ni kena berhati-hati. Okay. So, untuk meringkaskan ni, caranya kita perlu faham dengan keadaan kita macam ni. Bila kita ada satu bahagi dengan satu pecahan, So, apa yang berlaku ialah dia akan jadi darab dan dia akan jadi terbalik.
Kita balik ya. Macam ni. So, 4 per X tambah. Bila dia terbalik kan. Terbalik ni darab 1. Dapat baliklah pecahan itu. Dapat balik ni. So, kita dapat ni. Selepas kita dapat ni. Nak teruskan. Caranya kita darab dengan sesuatu. Supaya penyebut dia, bawah dia hilang. So, nak darab apa? So, kita boleh darab dengan X dan 5 tolak 2X. Boleh darab dengan kedua-dua ni. Yang penting ialah kita tengok bawah dia. Bawah dia ada di ini dan ini, kita darablah dengan kedua-dua itu. So, apa yang berlaku bila 4 per X darab dengan ni? So, X dia potong. Tinggal 4, 5 tolak 2X. Tambah. Bila pecah ni darab dengan ni, 5 tolak 2X di bawah ni boleh potong dengan ni. Boleh potong. Dapatlah 3X. 6 pun kena darab dengan ni. Jadi 6X. 5 tolak 2X. Dapat macam ni. Okay. So, selepas tu, kita perlu kembangkan dan ringkaskan. 20 tolak 8X. Tambah 3X. Ini 30X. Tolak 12X kuasa 2. Okay. Dapatlah persamaan kuadratik ni. 12X kuasa 2. Negatif 35. Tambah 20 sama dengan kosong. So sekarang kita tahu persamaan kuadratik ni tidak boleh difaktorkan. Kita perlu guna rumus. Rumus kita, jangan lupa rumus, saya tulis di sini. X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC punca bagi 2A. Macam ni ya. Okay. So kita masukkan nilai ke dalam ini. Okay, masukkan nilai ya. So kita tengok X negatif B ya. Negatif B, B ialah negatif 35 negatif dan negatif 35 jadi positif 35 tambah tolak negatif 35 kuasa 2 4 A C punca bagi 2 Okay. So kita guna rumus kuadratik ni, lepas tu kita nak ringkaskan bahagian dalam punca ni. Kita ringkaskan bahagian itu dulu. 35 tambah tolak. Okay. Bahagian dalam kurungan tu kita hanya perlu tekan kalkulator saja. Negatif 35 kuasa 2 tolak 4 kali 12 kali 20 265 bagi 24 Okey, dan kita tekan kalkulator, kita dapatlah jawapan dalam tempat perpuluhan. Dia nak 4 angka bererti ni. So, jawapan pertama 2.137 dan jawapan kedua ingatlah kalau kita tengok kalkulator dia 1366. Saya tulis ini sebab nanti saya nak guna ini untuk cari Y. So ini jawapan akhir, tapi
Bila nak cari Y nanti, saya guna ni. So, satu lagi jawapan ialah 0.780049. Kita buat macam ini jawapan akhir dalam 4 angka berarti ya, tapi nilai sebenarnya ialah dari kalkulator saya dapat 0.780049. Ini jawapan dalam kalkulator. Saya guna kedua-dua nilai ni untuk cari Y. Nak cari Y saya guna persamaan ketiga. Y sama dengan 5 tolak 2. Saya nak guna persamaan yang saya nak guna nilai yang lebih banyak tempat perpuluhan supaya saya boleh cari Y kita dengan lebih tepat. Dapatlah 0.24226, tapi saya nak ringkaskan ke 23. 23 so 4 angka berarti. Y sama dengan 5 tolak 2, 0.780049 bagi 3. So lepas tu tekan kalkulator, dapatlah 1.1466, ringkaskan dan kita dapat 1.1477. Macam itulah. Dan pada akhirnya kita tulis jawapan kita dalam pasangan 2.137 0.2423 atau pasangan kedua X ialah 0.7800, Y kita 1.147. Macam ni lah. Okay. Dapatlah nilai X dan Y. Okay, kita teruskan. Okay, sekarang kita perlu tengok penyelesaian masalah pula. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Okay, so kita tengok seutas dawai dengan panjang 80 cm dibengkokkan untuk membentuk pentagon seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okay, so bayangkan 80 cm tu macam perimeter untuk pentagon tersebut. Dan selepas tu kita tengok ayat seterusnya. Diberi luas pentagon yang terbentuk itu ialah 384. 384 ialah luas dia. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi X dan Y. So bila kita tengok maklumat yang kita ada ni, kita perlu buat dua persamaan. Persamaan pertama ialah persamaan yang melibatkan perimeter dan persamaan kedua ialah persamaan yang melibatkan luas. Okay. So kita mula dari perimeter dulu. Kita ada 10X, 10X, ada Y, ada 12X dan Y lagi ya. Kita tambahkan semua ni sama dengan 80. Okay. 10X, 10X, Y, 12X, dan Y sama dengan 80. Dapatlah 32X, 2Y, 80 bagi 2. Bagi 2. 16X, Y, 40. Okay. So lepas tu kita susun dalam ni 40 tolak 16X.
Saya panggil ni persamaan pertama lah. Okay. Luas pula. Luas ialah 384. So, kita buat macam ni. Kita buat bahagian atas tu segi 3. Setengah kali 12x. Bayangkan ini 6x, ini pun 6x. Semua sekali 12x kali dengan 8x. Untuk cari luas segi 3. Tambah dengan luas sisi 4 ni. Luas sisi 4 y darab 12x sama dengan 384. 384 So kita kirakan ni. Ni potong 6 48x kuasa 2 12xy 384. Okay. Dari sini bayangkan saya ringkaskan semua ni dengan bahagi 12. Bahagi 12 dapatlah x kuasa 2 xy 32. So ini persamaan tak linear. So sekarang saya sudah ada persamaan linear. Yang pertama ni persamaan linear, yang kedua ni tak linear. Saya guna cara gantian. So saya gantikan persamaan pertama ni ke dalam persamaan kedua. 1 ganti ke 2. X kuasa 2 tambah X 40 tolak 16X sama dengan 32 X kuasa 2 40X tolak 16X kuasa 2 32 negatif 15X kuasa 2 tambah 40X tolak 32 sama dengan kos. Okey. Tolak 40X. Oh, ada kesilapan di sini. Ini 48 bagi 12. Sebenarnya 4x kuasa 2 4x kuasa 2 4x kuasa 2. Kalau macam ni, ini negatif 12. Negatif 12x kuasa 2. Saya tak mau negatif, saya bahagilah negatif 4. Bagi negatif 4. Jadi 3x kuasa 2. Jadi 10x. Jadi apa? Okay, apa ni? Faktorkan. X 3x sama dengan kosong. X tolak 3, X tolak 2, 3x tolak 4. Dapatlah 2 atau 4/3. Okay, sekarang nak cari y pula. Bila kita nak cari y, kita guna persamaan pertama lah. Ya, senang sikit lah persamaan pertama. 40 tolak 16 kali 2. Inilah y kita. Dapatlah 8. Ulang lagi. 40 tolak 16. 4/3. So, y kita ialah 50/3. Okey, so sudah dapat semua nilai ni, kita tulis semula. X ialah 2, Y ialah 8 atau X ialah 4/3,
Y ialah 56/3. So kita dapat ni. So dari sini kamu ingat, kadang-kala kita mungkin dapat nilai negatif. Kalau ada nilai negatif kan, kita tak terima dia. Sebab ini mewakili panjang sisi ni, tak boleh jadi nilai negatif. Ada negatif, kita batalkan dia, tak terima. So, macam tu sajalah. Okay. So, ini pun soalannya lebih kurang sama. Lepas tu kita ada soalan SPM. Soalan SPM ni persamaan linear tak linear. Selesaikan masalah. Tengok ada 7 markah ni, agak banyak. Ini pun selesaikan masalah. Yang susah tu selesaikan masalah. Okay. Kalau bukan selesaikan masalah, dia tak susah sangat, masih okey lah. Okay. So dah siap bab ni.